TV KPM. Hai cikgu. Buat Hai. apa tu? Hai Sean. Okey, cikgu nak cuba tengok apa hasil yang berlaku kalau cikgu campurkan cuka dengan serbuk penaik. Oh. Sean tahu tak cuka ni bahan berasid. Ha. Serbuk penaik ni bahan beralkali. Okey. Okey. Tapi kan Sean nak tahu tak apa yang akan berlaku jika kita tambahkan betul-betul asid yang sebenar bersama dengan alkali yang sebenar? Apa yang akan berlaku cikgu? Okey, nak tahu? Kita masuk kelas. Okey, jom. Jom. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot menengah rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Stevens selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah Sains Tingkatan 2 bersama dengan Cikgu Khairunisa. Hai Cikgu. Hai Sean. Apa khabar Cikgu? Sehat. Sean sehat? Sangat sihat Cikgu, dan juga Bagus. kita ingin kenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini iaitu Cikgu Aida. Hai Cikgu. Apa khabar Cikgu? Okey, terbaiklah Cikgu. Okey, balik semula kepada Cikgu Khairunisa. Cikgu, apa sebenarnya yang kita akan belajar hari ini Cikgu? Okey Sean, tajuk kita pada hari ini adalah untuk Sains Tingkatan 2, tajuk peneutralan. Sekejap Sean. Okey, ini dia tajuk kita, peneutralan. Okey, baik. Sebelum kita teruskan dengan tajuk peneutralan itu Sean, suka sekiranya saya mengajak Sean dan rakan-rakan di rumah untuk mengimbas kembali apakah contoh-contoh asid dan alkali. Okey, Cikgu. Okey, so kita lihat dulu yang pertama, contoh asid ialah seperti asid hidroklorik, asid nitrik, asid sulfurik, bahan berasid seperti cuka. Okey, seterusnya kita lihat jus limau juga adalah contoh bahan berasid. Okey, kita lihat pula contoh-contoh alkali. Yang pertama seperti natrium hidroksida. Yang kedua kalium hidroksida. Yang ketiga air sabun. Dan yang keempat adalah serbuk penaik. Okey. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pula sifat-sifat asid dan alkali. Baik Cikgu. Okey, kita lihat yang pertama sifat asid. Nilai pH asid kurang daripada 7. Asid berasa masam, asid bersifat mengakis, asid juga boleh menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Asid dia boleh bertindak balas dengan logam untuk menghasilkan gas hidrogen. Baik. Okey, kita lihat seterusnya sifat-sifat alkali. Alkali mempunyai nilai pH lebih daripada 7. Asid berasa pahit, asid juga bersifat mengakis sekiranya alkali pekat. Okey, seterusnya alkali menukarkan warna kertas litmus merah kepada biru. Dan alkali dia tidak bertindak balas dengan logam. Okey, boleh ingat semula sifat dan contoh asid dan alkali? Okey, barulah kita akan lihat pula skala pH yang digunakan untuk menunjukkan kekuatan suatu asid ataupun alkali. Julat nilai pH adalah antara 0 hingga 14. Okey, kita lihat di situ bacaan 0 hingga 6 maksudnya bersifat asid. 7 bersifat neutral. Bacaan 8 hingga ke 14 adalah bahan beralkali. Okey. Baik, seterusnya kita lihat apakah itu peneutralan. Okey, peneutralan adalah tindak balas antara asid dengan alkali yang akan menghasilkan garam dan air. Okey, baik. Seterusnya, garam yang terbentuk semasa peneutralan tadi adalah neutral dan mempunyai nilai pH 7. Okey, sebab neutral kan Cikgu? Ya, betul. Okey, seterusnya semasa peneutralan asid akan hilang sifat asidnya dan alkali akan hilang sifat alkalinya. Okey. Baik. Seterusnya kaedah yang digunakan untuk menjalankan tindak balas peneutralan dinamakan sebagai kaedah pentitratan.
Pentitratan. Ya. Okey. Okey. Baik. Persamaan perkataan bagi tindak balas peneutralan ialah seperti asid campur alkali ataupun asid bertindak balas dengan alkali akan menghasilkan garam dan air. Okey. Ya. Okey, boleh ingat Sean? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, baik. Seterusnya. Asid dan alkali yang berbeza akan menghasilkan jenis garam yang berbeza. Okey, sebagai contoh kita gunakan asid hidroklorik bertindak balas dengan natrium hidroksida yang akan menghasilkan jenis garam natrium klorida. Okey. Okey, sekiranya kita menggunakan asid sulfurik bertindak balas dengan alkali kalium hidroksida yang akan menghasilkan garam jenis kalium sulfat. Okey. Baik, seterusnya sekiranya kita menggunakan asid nitrik bersama dengan alkali natrium hidroksida, maka ia akan menghasilkan garam natrium nitrat dan juga air. Okey, boleh faham Sean? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, baik. Sean, kita dah ingat tadi kan antara tindak balas antara asid dengan alkali. Okey, jadi boleh tak Sean lengkapkan apakah persamaan yang berlaku ataupun persamaan perkataan tindak balas antara asid dan alkali? Okey, baik cikgu. Okey. Saya jawab di sini cikgu dekat betul. Silakan Sean. Okey, lengkapkan persamaan yang berikut. Maknanya dari tadi sebab ini adalah proses peneutralan di antara asid dan alkali. Maknanya Sean susunkan. Susunkan saja cikgu. Ya, susunkan saja. Okey, tak apa. Yang ini kita gunakan yang ini asid. Okey, asid bertindak balas. Bertindak balas dengan alkali cikgu. Simbol apa Sean? Kalau bertindak balas? Bertindak balas tu simbol tambah. Simbol tambah. Okey, betul. Bertindak balas dengan alkali. Alkali. Okey, kejap saya menghasilkan. Menghasilkan. Maknanya kena ada anak panah ni cikgu. Ya, simbol anak panah. Anak panah. Okey, nanti cikgu saya susun balik sebab susun takut balik. tak cukup ruang cikgu. Okey. Bertindak balas menjadi ataupun menghasilkan garam dan juga okey cikgu, sebab tak cukup ruang cikgu, saya letak dekat bawah ni boleh cikgu? Boleh, tak apa. Yang penting kawan-kawan kita kat rumah dia boleh faham ya hasil tindak balas antara asid dan juga alkali akan menghasilkan garam dan juga air. Betul ke cikgu? Okey, jom kita tengok dulu jawapan. Betul tak? Okey, asid. Betul. Alkali betul. Menghasilkan garam dan juga air. Okey. Mesti boleh ingat ya? Ya. Betul ke cikgu? Betul. Saya dapat ganjaran ke cikgu? Okey, boleh. Sean pilih 1 bintang. Okey, saya nak bintang yang kecil dulu cikgu sebab yang ni agak senang bagi saya lah sebenarnya cikgu. Dan juga kepada rakan-rakan saya yang tengah menonton sekarang. Maknanya saya sekarang ada 1 bintang. Tahniah Sean. Terima kasih cikgu. Okey Sean, seterusnya kita lihat adakah semakin sukar soalan? Okey. Jika asid sulfurik dan larutan natrium hidroksida, natrium hidroksida adalah alkali, dicampurkan, apakah jenis garam yang terhasil? Ini sebab cikgu dah terangkan tadi, dia bergantung kepada asid dan alkali yang digunakan menghasilkan garam yang tertentu kan cikgu? Ya, betul. Okey, jadi daripada kita panggil apa ni, formula ke cikgu? Persamaan perkataan. Persamaan perkataan, maknanya asid sulfurik akan bertindak balas dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium sulfat. Okey, ada pilihan jawapan. Sean boleh tunjuk dekat rakan-rakan. Okey, maknanya yang ini daripada persamaan perkataan dia cikgu. Yang ini cikgu. Natrium sulfat. So, maka inilah garam yang akan terbentuk. Dan juga selain pada garam itu akan menghasilkan air ya cikgu. Tepat sekali. Betul ke cikgu? Kita semak jawapan. Betul. Betul. Asid sulfurik bertindak balas dengan natrium hidroksida akan menghasilkan jenis garam natrium sulfat dan juga air. Okey, itu. Okey, baiklah cikgu. Yang ni saya dapat bintang juga ke cikgu? Mesti dapat. Okey. Kali ini saya ambil bintang berwarna hijau. Terima kasih cikgu dan juga kepada murid yang telah mendapat jawapan yang sama seperti saya. Mereka pun dapat 1 bintang cikgu. Betul. Okey, dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot Mendengar Rendah di DirecTV KPM.
KPM. Anda sedang menonton slot menengah rendah di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Sains Tingkatan 2 bersama dengan Cikgu Khairunisa. Baiklah Cikgu, sekarang kita akan buat eksperimen ke Cikgu? Betul, Sean. Ya. Okay. Tapi sebelum tu, Sean, kita lihat dulu apakah maksud pentitratan. Baik. Okey, baik ya. Pentitratan adalah satu kaedah yang digunakan untuk meneutralkan alkali dengan menambahkan titisan asid ke dalamnya dan menggoncangkan campuran tersebut sehingga alkali dineutralkan. Okey. Okey, gambar rajah di sebelah adalah gambar rajah susunan radas dan bahan untuk menjalankan proses pentitratan. Baik. Okey, baik. Seterusnya, semasa pentitratan, takat akhir akan dicapai, iaitu takat akhir ni maksudnya asid telah lengkap meneutralkan alkali dan penunjuk bertukar warna. Okey, penunjuk apa? Kita lihat perubahan warna pada penunjuk yang berbeza. Semasa eksperimen ini kita akan menggunakan penunjuk phenolphthalein di mana penunjuk phenolphthalein akan menjadi tidak berwarna dalam keadaan berasid. Dalam keadaan neutral, penunjuk phenolphthalein juga tidak berwarna. Tetapi di dalam keadaan beralkali, phenolphthalein akan menjadi warna merah jambu. Okey. Okey, baik Sean. Murid-murid di rumah juga boleh buka buku teks muka surat 133 untuk sama-sama kita fahami apakah tujuan, bahan yang digunakan dan juga radas-radas untuk menjalankan eksperimen pentitratan. Okey, baik Sean. Boleh kita mulakan? Jom Cikgu, dah teruja dah, tak boleh tunggu lagi. Okey, sebelum tu kita lihat bahan yang diperlukan untuk menjalankan pentitratan. Okey. Yang pertama kita perlukan asid hidroklorik 0.5 molar. Okey. Yang kedua kita perlukan larutan natrium hidroksida 0.5 molar juga. Okey, baik. Okey, yang seterusnya bahannya adalah penunjuk phenolphthalein. Okey, manakala radas yang diperlukan untuk eksperimen ini adalah pertama kita perlukan pipet. Okey, ini pipet dia tu. Okey, ini dia pipet. Okey. Okey, seterusnya kita perlukan kelalangkun. Okey, ini dia kelalangkun. Okey, seterusnya kita perlukan jubin putih. Okey. Okey, jubin putih ni tujuannya untuk melihat perubahan warna dengan lebih jelas. Okey, seterusnya kita perlukan burette. Burette. Oh, yang panjang ni tu? Yang panjang ni adalah burette. Okey. Okey, seterusnya kita perlukan kaki retort bersama dengan pengapit ataupun penyempit kaki retort. Okey. Okey, Sean. Langkah yang pertama, apa yang perlu kita buat? Kita perlu isikan asid hidroklorik ke dalam burette. Okey. Okey, dalam aktiviti ni cikgu dah isikan untuk menjimatkan masa. Okey, jadi apa yang perlu Sean buat? Sean perlu ambil bacaan awal. Okey, perlu ambil bacaan awal. Okey, berapa? Sean boleh tunjuk dekat rakan-rakan. Okey, dekat sini sebenarnya pas Sean mata boleh kita kena gunakan sama kertas lah. putih Sean supaya rakan-rakan di rumah nampak sekali berapa. Ini nampak tak? Nampak tak? Okey, tadi saya nampak dah Cikgu. Berapa Sean bacaan awal dia adalah 10 ml ataupun mililiter. 10 mililiter. Okey, betul. 10.00 ml. Okey, Sean boleh tuliskan dekat kertas pemerhatian. Dekat sini Cikgu. Okey, ya, tuliskan, saya tuliskan dulu. 10.00. 10.00. Okey. Okey, baik. Seterusnya, langkah yang kedua kita perlu isikan kelalangkun dengan larutan natrium hidroksida. Okey, baik. Okey, Sean boleh mulakan. Okey, saya akan tuangkan alkali untuk Sean. Baik. Okey. Natrium hidroksida ni sejenis alkali ya Sean? Ya. Jadi saya labelkan di sini alkali lah. Baik. Yang kita gunakan adalah larutan natrium hidroksida. Yang ini ya. Okey, itu Sean punya. Yang ini okey, cikgu. Okey, baik. Seterusnya apa yang perlu kita buat? Kita perlu pindahkan 25 ml larutan natrium hidroksida ke dalam kelalangkun dengan menggunakan pipet. Okey, cikgu. Okey, jadi kita boleh sedut. Pastikan udara dah ada. Okey, boleh Sean? Okey, boleh cikgu. Okey, kita boleh Sean sedutkan sehingga ke garisan di pipet tersebutlah. Okey. Okey. Pastikan meniskus dia ataupun paras akhir dia berada di garisan yang berwarna coklat.
Okey, masih mengisi. Okey. Dia perlahan sikit dekat tahap ni kan sebab dia tebal sikit. Pipet ni digunakan untuk mengisi isi padu dengan lebih tepat. Okey. Jadi Cikgu dah ke? Belum. Oh, saya hampir. Belum lagi dah juga. Saya kalau rasa saya belum, lagi lambat sikit. Kalau belum, Sean boleh tekan sekali lagi A ke atas. Okey. Okey, jaga. Okey, Sean tekan A, Sean tekan yang bulat tengah tu. Okey, untuk menambahkan udara. Kemudian Sean sedut kembali. Okey. Pandai Sean, cepat belajar. Okey, dekat sini cikgu. Okey, nampak yakin sikit kan? Okey, nampak meniskus dia. Kalau lebih, Sean boleh tekan huruf E. Cikgu, ini saya rasa tepat lah cikgu. Saya tunjukkan kat kawan-kawan saya. Nampak betul. tak garisan dia? Tepat sekali. Maknanya ini untuk ketepatan ya. Maknanya ini adalah 25 ml. Larutan natrium hidroksida. Okey, jadi Sean boleh angkat je terus dan masukkan hujung pipet ke dalam. Sean, maafkan saya Sean. Nampaknya ada gelombang udara. Ada gelombang. Okey, maknanya saya kena keluarkan balik cikgu. Okey, Sean boleh keluarkan semula. Tidak. Okey, tak apa. Maknanya keluarkan ni tekan A cikgu? Tekan E. Okey, baik. E untuk exit. Okey, tak apa Sean. Okey, sebab biasa yang dalam kelas memang kita akan ajar murid kita sekiranya berlaku ada gelembung-gelembung udara, kita minta mereka keluarkan dahulu dan sedut kembali. Okey, semasa menyedut pastikan muncung tidak terangkat. Sean, boleh saya bantu? Saya cuba sikit cikgu akan bantu. tambah lagi, boleh je cikgu. Supaya dia memudahkan kehidupan saya cikgu. Terima kasih. Okey. Baik. Okey, teruskan Sean. Okey, bagus Sean. Okey, pindahkan ke dalam kelalang kum. Kelalang kum. Terima kasih cikgu. Okey, dekat sini kita tekan E ya. Tekan E. Okey. Okey, lepaskan perlahan-lahan. Okey, jangan risau, dia akan keluar 25 ml tu terus. Okey. Sekiranya ada sedikit tu Sean just ketuk-ketuk sikit ke? Okey, ketuk-ketuk sikit. Tekan lagi huruf E. Tekan lagi ya? Sebab udara tu. Okey. Okey, baik. Okey, boleh letak dekat tepi sini. Okey, boleh supaya tidak mengganggu. Okey. Okey, macam ni. Okey. Selesai kita memindahkan sebanyak 25 ml. Apakah langkah yang seterusnya? Langkah yang seterusnya ialah tambahkan 3 titis penunjuk phenolphthalein ke dalam kelalang kon. 3 titis cikgu? 3 titis saja Sean. Okey. Okey, dan lihat perubahan warna ya rakan-rakan. Pada awalnya dia tidak berwarna. Ini adalah keadaan beralkali. Ini adalah alkali. Maka apabila ditambahkan dengan penunjuk phenolphthalein, dia akan menjadi warna merah jambu. Boleh tengok dekat depan tu ya. Okey, 3 titis. 1 2 3. Oi cikgu, dah tukar warna cikgu. Sebenarnya pada titis yang pertama lah. Dia dah akan berubah warna kan. Okey, cikgu punya sama juga. Okey, baik. Sekarang ni kita akan neutralkan. Kita akan jalankan proses pentitratan ataupun peneutralan dengan kaedah pentitratan. Kita akan titiskan asid sedikit demi sedikit sehingga larutan yang berwarna merah jambu tadi bertukar menjadi tidak berwarna. Okey, baik. Okey, tidak berwarna maksudnya dia neutral. Ya. Okey. Okey, Sean. Boleh kita mulakan? Okey. Macam ni kan, Iko? Okey. Ya, betul. Okey. So, boleh mulakan. Untuk peringkat awal ni, Sean, kita boleh lajukan sedikit. Okey. Okey, boleh goncang? Sean kena buka, tutup sekejap sambil memerhatikan. Ya. Jangan laju sangat, Sean. Okey, ini kita laju juga. Okey, saya perlahankan sikit. Sean dah dapat dah rentak dia. Okey, lepas tu kita buka baliklah sikit-sikit lah. Okey. Okey. Kita nak tunjuk kat rakan-rakan ni sehingga berlakunya perubahan warna. Okey, Sean perlahan-lahan ya. Ya. Okey. Okey, sebab penting untuk kita melihat takat akhir ataupun titisan terakhir asid meneutralkan alkali. Okey. Okey. Okey, masih lagi ya menunggu perubahan warna. Ego. Okey, kalau boleh goncang laju sikit, Sean. Okey.
Oh, macam ni. Oh. Maaf cikgu, saya pandang yang radah saya tak pandang cikgu punya. Oh, cikgu. Okey, cikgu. boleh berhenti? Okey, dah berhenti. Dah berhenti dah. Okey, baik. Nampak Sean telah mencapai takat akhir. Okey, cikgu teruskan dengan cikgu bacaan perubahan warna. Okey, saya biarkan kat sini. Ya, Sean boleh terus ambil bacaan akhir Burette. Okey. Kalau tak silap saya, cikgu, dia 30 berapa Sean? 34.5 kalau tak silap saya, cikgu. 34.5. Mungkin kawan-kawan saya boleh tengok juga dekat rumah tu. Nampak tak? Sebab dia adalah pada paras meniskus. Meniskus ya. 34.7 lebih kurang, cikgu. 34.7. Okey. Boleh ke? Okey, Sean dah boleh catatkan dahulu bacaan yang Sean dapat. Cikgu tengah tunggu juga ni sebab cikgu jatuhkan secara perlahan-lahan. Okey, nampaknya cikgu punya juga sudah berubah. Okey, cikgu punya. Maknanya saya tulis 34.70 ya? Ya, betul cikgu. Ni Sean. Okey, 34.1. Saya punya 34.10. Okey, saya dah tulis kat sini. 10.0. Tadi adalah 9. Okey. Baik Sean. Baik, berapakah isi padu asid hidroklorik yang digunakan untuk menetralkan alkali tadi? Okey, macam mana nak dapatkan jawapan? Sean perlu tolakkan bacaan akhir dengan bacaan awal. Okey, maknanya kita dapat lebih kurang 24.7 ya, 24.7. Okey. Bagus Sean. 2 titik perpuluhan ke, cikgu? Ya, betul. 7 sifar. Okey, baik. Kita tunjukkan dekat rakan-rakan. Ya. Okey, ini maksudnya sebanyak 24.7 ml asid hidroklorik berjaya menetralkan 25 ml larutan natrium hidroksida. Macam hampir sama ya, 25 menetralkan 25. Okey, biasalah Syam. Biasa kalau kita buat eksperimen ada berlaku sedikit ralat, mungkin ralat alat, ralat parallax. Okey, jadi dia tidak tepat kepada 25 dan juga 25 ml asid hidroklorik menetralkan 25 ml larutan natrium hidroksida. Tapi keputusan yang Sean dapat tu memang dekat. Berdekatan hampir dengan dekat, ya? Hampir dekat. Apa yang akan berlaku sekiranya dah sampai 25 ml ataupun dah sampai 30 ml masih tak bertukar menjadi warna merah jambu? Okey. Bertukar menjadi tidak berwarna. Okey, contohnya kalau kita dah sampai lebih daripada 25 ml, maksudnya dah sampai 30 ml penggunaan asid hidroklorik dan dia masih lagi menunjukkan warna merah jambu, itu menunjukkan larutan tadi masih lagi beralkali. Itu mungkin berlaku disebabkan oleh kemolaran asid ataupun kepekatan asid tidak sama dengan kepekatan alkali yang digunakan. Okey, maknanya tahap kepekatan kena samalah. Ya, betul. Sebab tu tadi kita gunakan 0.5 molar natrium hidroksida bersama dengan 0.5 molar asid hidroklorik. Okey, jadi keputusan yang kita dapat pun hampir-hampir dekat, hampir sama. Okey, Sean. Baik, sebenarnya penetralan akan menghasilkan garam dan air, betul tak? Ya, betul. Okey, di sinilah adanya, di sini akan berlakunya larutan natrium klorida. Dia telah menjadi natrium klorida. Sebab asid hidroklorik bersama dengan larutan natrium hidroksida akan membentuk garam natrium klorida bersama air. Nampak kan ini air? Jadi di sini adalah larutan natrium klorida. Natrium klorida itu adalah garam. Ya betul. 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 Okey, baik Sean. Seterusnya. Yang ini kita dah siapkan. Sean dah pilih dengan rakan-rakan. Dah isi dah. Bagus. Okey, baik. Soalannya. Berapakah isi padu asid hidroklorik yang diperlukan untuk menetralkan 25 ml larutan natrium hidroksida? Berapa jawapan Sean tu? Jawapan saya adalah 24.70. Okey, tepat. Jadi murid-murid sekiranya menjalankan aktiviti di dalam makmal, maka itu jawapan itu bergantung kepada keputusan murid-murid. Okey, baiklah. Seterusnya Sean. Okey. Soalan yang seterusnya. Okey, saya minta Sean tulis satu persamaan perkataan bagi tindak balas antara asid dengan alkali dalam aktiviti ini. Maknanya dalam eksperimen ni. Tadi kita gunakan asid apa, Sean? Asid hidroklorik dengan natrium hidroksida. Okey, jadi Sean boleh tuliskan. Okey, saya tuliskan Ibu. Asid. Maafkan tuliskan saya, Ibu. Tak apa, biasa. Murid-murid ada pelbagai bentuk tulisan. Hidroklorik, Ibu. Ya, asid hidroklorik campur bertindak balas dengan natrium
hidroksida. Okey. Saya suka murid-murid kalau tulis macam ni sebab dia menguji kefahaman. Cikgu, anak panah saya nanti saya tulis kat bawah ni boleh? Boleh. Okey. Anak panah menghasilkan. Garam apa tadi, Sean? Natrium. Cikgu sebutkan tadi kan? Natrium klorida. Pandai, Sean. Tapi kita tak siap kat sini, Kita juga ada air. Okey. Okey, kita lihat jawapannya, Sean. Okey, Cikgu. Rakan-rakan di rumah boleh kita semak jawapan. Okey. Apa dia jawapannya, Sean? Cuba baca. Okey, asid hidroklorik dan bertindak balas dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium klorida dan air. Cikgu tiru jawapan saya, Cikgu. Oh. Nampaknya Sean begitu memahami eksperimen yang kita jalankan. Itulah namanya tindak balas peneutralan. Maknanya jawapan saya betul, Cikgu? Betul, tepat sekali. Okey. Sila, Sean. Sebab kita jalankan eksperimen juga, Cikgu, saya dapatkan bintang besar ni, Cikgu. Ya, betul. Boleh pilih. Terbaiklah. Sebab aktiviti ni agak sukar dan mencabar bagi murid. Okey, terima kasih Cikgu dan juga kepada mereka yang menonton sekarang. Harap anda memahami eksperimen kita dan juga dapatlah jawapan sama seperti saya. Dan sekarang kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ini di slot menengah rendah di Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Lembutnya. Tapi yang ni pula macam kasar ya. Tapi yang ni lembut. Ni lembut, ni kasar. Ni lembut, ni kasar. Kenapa, Cikgu? Okey, ni ada kaitan dengan apa yang kita belajar hari ni. Apa kaitannya, Cikgu? Okey, mari kita lihat aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian. Okey, baik. Sebenarnya aplikasi yang pertama peneutralan dalam penjagaan diri, penjagaan pakaian. Yang kedua, aplikasi dalam sektor pertanian. Dan yang ketiga dalam sektor perindustrian. Okey, baik, kita lihat satu-satu. Baik. Nampak tadi tuala yang Syam pegang satu lembut, satu lagi kasar. Okey, sebenarnya yang lembut tu cikgu dah basuh, lepas tu saya letakkan pelembut fabrik. Okey, jadi pelembut fabrik ni dia sebenarnya bersifat asid. Okey, dia bersifat asid. Lepas tu dia boleh mengurangkan nilai pH fabrik yang menjadi beralkali disebabkan oleh serbuk pencuci. Okey, serbuk pencuci yang kita gunakan untuk basuh baju di rumah tu dia bersifat alkali. Okey, jadi nanti nilai pH dia akan tinggi. Okey, jadi pelembut fabrik akan merendahkan, maksudnya meneutralkan kepada pH 7. Sebab itulah kain yang kita gunakan selepas tu dia jadi lembut. Okey. Boleh? Okey, baik. Yang seterusnya pula pembersih muka yang kita gunakan setiap hari okey adalah bersifat beralkali. Ia akan menjadikan kulit muka kita kering. Okey, jadi macam mana nak mengelakkan daripada kering? Kita gunakan penyegar yang mana ia bersifat asid dan digunakan untuk meneutralkan semula kulit muka. Sebab itulah. Okey. Nampak dekat atas meja tu ada contoh pembersih muka dan kita akan gunakan selepas bersihkan sepabilas kita akan sapu dengan apa nama dia tu? Penyegar. Okey, Cikgu. Okey, boleh? Ya, boleh, Cikgu. Baik, seterusnya shampoo pula, Sean. Okey, shampoo rambut biasanya sedikit beralkali. Perapi rambut yang sedikit berasid akan meneutralkan sisa shampoo yang ada pada rambut dan menjadikan rambut lebih lembut dan sihat. Patutlah kita kena gunakan kedua-duanya. Okey. Baik, seterusnya pula. Okey. Ubat gigi, Sean. Okey, ubat gigi yang mengandungi bahan beralkali yang meneutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. Okay, sebenarnya bila kita makan makanan bergula ataupun makanan yang manis ataupun sebarang makanan, maka sisa makanan itu akan ditindakbalaskan dengan bakteria dalam mulut kita, lalu akan menjadikan keadaan mulut kita berasid. Okey, keadaan beralkali, keadaan berasid tadi akan menyebabkan kerosakan gigi. Okey, jadi sebab itu kita perlu menggosok gigi dengan menggunakan ubat gigi yang bersifat alkali. Jadi dia akan meneutralkan keadaan gigi kita. Okey, Cikgu. Itu sebabnya ya. Okey.
Sean, cikgu sebenarnya ada satu video akibat tidak menjaga gigi dengan baik. Maknanya tak nak gosok gigi, tidak menggosok gigi menggunakan ubat gigi. Maka kita lihat apa akibat dia. Jom kita saksikan video tersebut. Okey, jom cikgu. Cikgu, jadi yang kawasan hitam tu adalah lubang Ya, lubang yang mana tadi dia bersifat asid. Gigi akan mula terhakis. Jadi untuk mengelakkan dia berasid, maka kita kena gosok gigi dengan ubat gigi. Jadi tak berlakulah yang kawasan hitam tu tadi. Okey, so kalau berlaku kawasan hitam tadi tu maksudnya ada karies gigi ataupun kerosakan gigi. Nanti dah sakit, sakitlah gigi kita pun hilang dah kan, kena cabut kan. Okey, baik, seterusnya. Ini dalam bidang pertanian pula. Sebenarnya ya, tanah yang digunakan oleh para petani dalam bidang pertanian, bila penggunaan secara berulang kali, penggunaan baja, penggunaan racun serangga, ia akan menyebabkan tanah bersifat asid. Dia akan menjadi berasid. Keadaan tanah berasid ni dia tak begitu sesuai untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi para petani akan meneutralkan semula tanah yang bersifat asid tadi itu dengan menggunakan kapur mati. Jadi mereka akan menggunakan atau menabur kapur mati. Okey, dekat atas meja tu ada contoh sampel tanah, tanah pertanian dan juga contoh kapur mati. Okey, kapur mati yang ni. Cuba Sean taburkan sedikit macam petani buat. Okey, taburkan dan akan nampak. Jadi tindak balas antara kapur mati tadi akan meneutralkan keadaan tanah yang berasid. Jadi nanti tanah tu akan kembali subur sebab dia dah mencapai pH neutral. Jadi sesuai untuk penanaman akan datang. Okey, baik cikgu. Faham? Okey, baiklah. Sebenarnya Sean, kapur mati ni dalam bahasa saintifik dia adalah kalsium karbonat. Kalsium karbonat? Ya, kalsium karbonat. Okey cikgu. Okey, baik Sean. Seterusnya. Kita lihat. Okey, selain daripada penjagaan diri dalam bidang pertanian, peneutralan juga digunakan dalam perindustrian. Okey, dalam perindustrian iaitu contohnya bahan buangan berasid. Okey, bahan buangan berasid daripada kilang akan dirawat terlebih dahulu sebelum bahan ataupun sisa-sisa buangan kilang tadi dibebaskan ke dalam sungai. Jadi kalau keadaan berasid terus dilepaskan ke sungai, dia akan membahayakan kehidupan akuatik. Betul. Maka oleh itu perlu dirawat sisa buangan tersebut, jadikan neutral, barulah buang ke sungai. Okey, itulah sebabnya kita kena tahu apakah aplikasi peneutralan dalam semua aspek kehidupan kita. Betul Ibu. Okey, baik Sean. Okey, Sean dah faham nampaknya tadi kan? Okey, mari kita lihat Sean. Okey, boleh Sean terangkan cara ubat gigi dapat membersihkan dan mengelakkan karies gigi? Okey cikgu. Okey, disebabkan makanan yang kita makan sama ada bergula ataupun tidak, memang daripada sana ego bakteria akan bertindak balas dengan sisa makanan dalam mulut dan menjadikannya bersifat asid. Betul. Dan berus gigi pula adalah bersifat alkali. Mana ubat apabila gigi. Ubat gigi. Bukan berus gigi, ubat gigi bersifat alkali. Di mana apabila kita berus gigi kita, oleh kerana ia bersifat alkali, ia akan meneutralkan apa yang berasid ataupun apa yang bersifat asid di dalam mulut kita dan menjadi neutral ego. Menjadi neutral dan mengelakkan kita hilang gigi kita. Kerosakan gigi dan seterusnya kehilangan gigi. Okey, kita lihat jawapannya bersama-sama dengan rakan kita ya. Okey, jawapannya sama dengan jawapan Sean. Okey, tindak balas bakteria ke atas sisa makanan pada gigi menghasilkan asid yang mengakis. Kita tahu sebab sifat asid ni mengakis kan. Jadi dia akan mengakis gigi dan akan menyebabkan karies gigi. Okey, jadi penting kita gunakan ubat gigi yang bersifat alkali dan dia akan meneutralkan asid dan akan mencegah karies gigi. Jadi gigi kita cantiklah nanti. Kan. Okey, baik, soalan yang seterusnya. Yang ni tentang perapi rambut. Cikgu, ini saya tahu. Okey. Adakah perapi rambut tu penting, Sean? Okey, cikgu. Cuba Sean jelaskan. Sangat-sangat penting walaupun saya tak ada rambut, cikgu. Yang pentingnya sebab bila kita cuci rambut kita, kita gunakan shampoo yang bersifat alkali. Betul. Jadi perapi rambut tu penting kerana ia bersifat asid di mana dapat meneutralkan
sisa-sisa shampoo yang bersifat alkali tadi. Jadi rambut kita sentiasa sihat dan dia bersinar. Ya, betul. Okey. Nampak perapi Betul, rambut dia bersifat asid. Aha. Okey, dia akan menetralkan shampoo yang bersifat alkali Ya. pada rambut dan ia akan menjadikan rambut bersih dan bersinar-sinar. Okey, baik. Ya, dan itulah dia aplikasi yang kita dah belajar, Igu, berkenaan dengan penggunaan asid dan alkali dan juga penyutralan, kan, Igu? Ya, betul. Dalam contohnya dalam penjagaan diri, dalam pertanian dan juga dalam perindustrian. Okey. Baiklah, Cikgu. Dan disebabkan saya jawab banyak soalan tadi, Igu, apakah ganjaran saya, Igu? Bintang juga, Sean. Bintang. Ada. Sean boleh pilih bintang yang berkala apa Sean nak pilih. Saya nak 2 bintang, boleh, Igu? Boleh. Okey, Teruskan, satu Sean. berwarna biru dan satu berwarna nampak macam oranye nak, Igu. Ataupun merah jambu Okey, saya di ni sini. mewakili rakan-rakan kita di rumah ya, Sean. Ya, dan kepada mereka yang jawab dengan betul juga, tanya kepada anda semua. Dan sekarang kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ini di slot menengah rendah di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga Cikgu Karunisa serta jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Aida bagi mata pelajaran sains tingkatan 2. Baiklah, Cikgu, apa yang kita akan buat sekarang, Cikgu? Okey, Sean. Sebelum Cikgu teruskan, Cikgu nak ajak Sean dengan rakan-rakan di rumah tengok gambar ni. Okey, gambar pertama tu gambar apa, Sean? Yang pertama tu adalah lebah, Cikgu? Lebah. Okey. Lebah betul. Yang kedua tu gambar apa? Nampak macam lebah juga, Cikgu. Tebuan, Cikgu, saya rasa. Okey, kita tengok betul ke tebuan? Betul, Sean. Okey, lebah dengan tebuan ni dia adalah serangga berbisa, betul tak? Okey, pernah tak Sean disengat ataupun digigit oleh haiwan serangga tadi? Ada, Cikgu. Lebah. Lebah ya? Tebuan belum pernah lah kan? Okey, dengan lebah. Jadi apa yang perlu dilakukan kalau kita digigit lebah ataupun tebuan? Ini kita kena pergi ke klinik untuk dapat rawatan, Cikgu. Okey, betul tu. Sebenarnya kalau kena sengat lebah ataupun tebuan, boleh pergi ke klinik dengan hospital dengan segera untuk mendapatkan rawatan untuk mengelakkan bahaya daripada bisa serangga tadi. Okey, tapi ada beberapa kita boleh lakukan rawatan kecemasan sendiri terlebih dahulu sebelum pergi ke klinik dan hospital, yang mana ia bertujuan untuk mengurangkan kesan bahaya. Bukan untuk mengelakkan pergi ke klinik dan hospital ya, sebenarnya untuk mengurangkan dahulu kesan bahaya. Mana tahu klinik ke hospital jauh kan, Ibu? Betul tu. Okey, jadi apa yang perlu kita buat sekiranya kita disengat lebah atau digigit lebah? Okey, lebah ni dia mempunyai sengatan yang berasid ataupun dia bersifat asid. Okey, jadi apa yang boleh adik-adik di rumah lakukan adalah dengan menyapu ataupun membasuh bahagian yang kena gigit tadi dengan menggunakan bahan yang bersifat alkali. Okey, contoh bahan bersifat alkali adalah serbuk penaik. Okey, serbuk penaik ataupun boleh sapu dengan ubat gigi. Ataupun basuh dengan air sabun. Sebab air sabun, ubat gigi, serbuk penaik adalah bahan bersifat alkali. Okey, maka dia akan menetralkan kawasan yang disengat lebah tadi. Okey. Baik, seterusnya pula, sekiranya disengat tebuan. Tebuan ni dia mempunyai sengatan yang lebih berbisa berbanding dengan lebah. Okey, manakala tebuan ni juga dia sengatan dia bersifat alkali. Dia berlainan daripada sengatan daripada lebah, itu? Betul, dia kalau lebah berasid, kalau tebuan dia beralkali. Okey, baik. Jadi Sean rasalah kalau kena sengat dengan serangga yang bersifat alkali, apakah tindakan rawatan yang boleh kita lakukan sementara nak ke hospital tu? Sebab yang ni saya rasa kita kena cari benda yang bersifat asid, untuk menyutralkan ataupun untuk mengurangkan bahayanya, Okey, kita tengok betul, kita gunakan contohnya seperti cuka. Sebab cuka dia bersifat asid, maka cuka tadi dia boleh menetralkan
kawasan yang disengat oleh tebuan yang bersifat alkali tadi. Ya, ya betul. Okey, baik. Kita nak tengok apa lagi serangga yang berbisa ataupun haiwan berbisa. Okey, contohlah kalau rakan-rakan di rumah pergi bercuti kat tepi pantai kan. Okey, tiba-tiba tengah mandi-mandi tu terasa seperti pedih ataupun panas kena sengat dengan sengatan obor-obor. Okey, obor-obor ni dia mempunyai sengatan yang bersifat alkali. Alkali, okey. Sama macam tebuan tadi. Ya. Jadi apa tindakannya, Sean? Saya rasa kita kena guna jugalah macam bahan yang bersifat asid macam cuka. Macam cuka. Okey, tapi kalau tengah mandi-mandi kat pantai tak bawa cuka, macam mana nak yalah, merawat siapa yang ni? bawa cuka ke pantai klinik kan? Klinik pun jauh kan? Klinik pun jauh. Jadi cuka, macam mana nak mengatasinya? Saya rasa benda-benda lain yang bersifat asid macam contoh macam jus oren, jus oren, limau pun boleh kan, Ibu? Boleh sebab dia mempunyai, dia masam, dia bersifat asid. Ya. Maka boleh basuh dekat kawasan yang disengat oleh obor-obor tadi untuk mengurangkan kesan bahaya, maknanya dia meneutralkan kesan sengatan tadi. Ya. Okey, itulah maksudnya kita aplikasikan apa yang telah kita pelajari. Ya. Okey, baik. Seterusnya, ni pula bukan pasal serangga berbisa, tapi sekiranya seseorang mengalami sakit perut disebabkan oleh gastrik. Gastrik ni adalah satu keadaan yang berasid. Okey, sakit perut. Okey, jadi macam mana nak merawat? Kita guna bahan yang bersifat alkali. Contohnya seperti apa tu? Susu ke? Okey, ya betul. Ini adalah susu. Contohnya seperti susu magnesia. Jadi susu ni bersifat alkali, maka dia akan meneutralkan keadaan yang berasid dalam perut kita tadi. Okey, baiklah. Okey, boleh jelas, boleh. Sean? Jelas, Cikgu. Okey, kita boleh masuk kepada soalan? Boleh, Cikgu. Okey, sebab Sean dah faham kan aplikasi? Okey, mari kita lihat soalan pertama ni. Agak panjang sikit, Sean. Okey. Okey, Sean nak baca soalan? Boleh, Cikgu. Okey, Sean baca. Okey, badan Amran telah disengat ubur-ubur semasa sedang mandi di laut bersama-sama dengan kawan-kawannya. Bahagian badannya yang disengat menjadi merah dan bengkak. Kesakitan Amran bertambah apabila kawannya menyapu bahagian yang sakit itu dengan sabun dan ubat gigi. Terangkan sebab kesakitan Amran bertambah apabila disapu dengan sabun dan ubat gigi. Yang ini sebab diorang tak belajar dengan kelas cikgu lah. Sebab ini sebenarnya sengatan ubur-ubur ni adalah bersifat alkali. Mereka menambah kesakitan dengan menambah pula bahan-bahan yang bersifat alkali. Jadi itulah kesilapan di sana kerana mereka sepatutnya menggunakan bahan yang bersifat asid bagi mengurangkan kesan. Okey, betul. Okey, kita lihat jawapan. Okey, sama tak jawapan kita dengan anda yang murid-murid di rumah? Okey, jawapannya. Okey, bisa sengatan obor-obor, betul, dia bersifat alkali. Okey, jadi sabun dan ubat gigi yang bersifat alkali tidak dapat meneutralkan bisa tersebut. Malah dia akan menambahkan kekuatan bisa sengatan obor-obor. Sakit. Sebab itulah dia menjadi bertambah sakit, bertambah bengkak, bertambah merah, kan? Okey, jadi kena pilih bahan yang betul untuk mengurangkan kesakitan. Contoh macam yang Sean sebut tadi adalah bahan berasid apa Sean tadi? Bahan berasid cuka, Ibu. Ataupun jus limau, jus oren. Okey, betul. Pandai, Sean. Terima kasih, Ibu. Saya dapat bintang ke, Ibu? Boleh. Sean, ada lagi bintang kita tak habis lagi, Sean? Ada lagi. Saya tambah kat sini. Okey, terima kasih, Ibu. Bintang yang besar pun ada nanti untuk pengukuhan. Itu kita simpan untuk nanti. Okey, baik. Seterusnya, kita pergi kepada aktiviti pengukuhan. Sebelum kepada aktiviti pengukuhan, Sean ada nak tanya tentang aplikasi lagi? Saya rasa untuk sekarang saya lebih kurang faham sebab cikgu dah terangkan berkaitan dengan aplikasi asid dan juga alkali, bagaimana kita nak menggunakannya macam cikgu sebutkan tadi untuk mengurangkan kesakitan sengatan ataupun kalau sakit perut kita minum susu, bergantung juga kepada keadaan dia, Cikgu. Okey, betul. Okey, Sean, nampaknya Sean dah menunjukkan kefahaman yang tinggi tentang tajuk kita hari ini iaitu peneutralan. Okey, saya nak bagi soalan untuk meningkatkan lagi pengukuhan ataupun kefahaman Sean. Boleh, Sean. Cikgu. Okey, apakah nama tidak balas antara asid dan alkali? Okey, proses tersebut adalah peneutralan, Cikgu. Proses peneutralan? Okey, kita lihat betul tak? Okey, tepat sekali, proses peneutralan. Okey, baik. Seterusnya, satu lagi soalan. Apakah kaedah yang digunakan untuk menjalankan proses peneutralan antara asid dengan alkali? Okey, mungkin murid yang tengah menonton pun boleh teka jawapannya. Jawapannya adalah pentitratan, Cikgu. Pentitratan yang kita jalankan sebentar tadi? Ya, betul. Okey, baik, kita lihat. Okey, tepat sekali untuk Sean. Okey, baiklah.
Saya dapat bintang, cikgu? Okey, Sean boleh ambil bintang yang paling besar, Sean. Okey. Terima kasih, cikgu. Dan boleh tak cikgu berikan sedikit kesimpulan kepada apa yang kita dah belajar untuk hari ini, cikgu? Okey, baiklah. Hari ini kita dah belajar tentang peneutralan. Okey, kesimpulannya, peneutralan ni adalah satu tindak balas antara asid dengan alkali yang menghasilkan garam dan juga air. Ingat, jenis garam adalah bergantung kepada jenis asid dan alkali yang kita gunakan. Okey. Baik, yang kedua pula, semasa kita menjalankan proses pentitratan, takat akhir akan dicapai, iaitu apabila larutan bertukar warna. Sebagaimana yang kita gunakan tadi, larutan yang berwarna merah jambu bertukar menjadi larutan tidak berwarna. Itu menunjukkan takat akhir telah dicapai. Ya, betul. Okey, baik. Seterusnya, murid-murid juga boleh menyenaraikan ataupun menyebutkan beberapa aplikasi peneutralan dalam kehidupan seharian kita. Dalam penjagaan diri, penjagaan pakaian, dalam pertanian, dalam perindustrian ataupun semasa untuk melakukan rawatan segera ketika disengat serangga berbisa. Ya. Okey, baiklah. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Dan bagaimana pula prestasi saya bagi keseluruhan pembelajaran kita, cikgu? Okey, cikgu dapati secara keseluruhan Sean mengikuti pembelajaran dengan baik, boleh menjalankan aktiviti eksperimen dengan baik, boleh menulis persamaan perkataan peneutralan dengan baik. Okey, dan Sean juga boleh menjelaskan kembali kenapa kalau kena bahan yang berasid kita kena ambil bahan beralkali untuk meneutralkan. Nampaknya Sean mengikuti pembelajaran fokus dan begitu cemerlang sekali. So untuk akhirnya Sean boleh ambil ganjaran untuk bintang yang terbesar. Yang ini. Tahniah Sean. Terima kasih cikgu. Dan bagi kawan-kawan kita ataupun member yang sedang menonton sekarang, sekiranya mereka ingin mendapatkan latihan pengukuhan, dari mana boleh mereka dapatkannya? Okey, bagi murid-murid di rumah, jika ingin mendapatkan bahan dan juga latihan-latihan yang kita telah pelajari hari ini, murid-murid boleh melayari portal D5. Okey, dapatkan di sana ya sumber-sumbernya. Ya, betul. Terima kasih cikgu dan juga terima kasih kepada cikgu Aida, jurubahasa isyarat kita pada hari ini, dan juga kepada mereka yang menonton sekarang. Harap ia memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua.